مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Semalam kita masuk ke pembahasan rukun haji. Kemudian hari ini rukun umrah. Rukun umrah semalam semua rukun haji termasuk rukun umrah kecuali satu, wukuf di Arafah, betul. Menurut sebahagian pendapat lagi, yang keluar dari khilaf adalah beliau mengatakan rukun haji itu ada 3 saja yang wajib untuk dikerjakan. Apakah 3 itu, kata salah satu ulama? Beliau mengatakan bahawasanya yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga sa'i. Itu sahaja rukun umrah. Ihram, tawaf, sa'i. Adapun tahlik dengan taksir, adapun cukur ataupun memotong pendek rambut, menurut sebahagian pendapat dan pendapat yang paling rajih, yang paling unggul adalah mengatakan bahawasanya termasuk Kalau dia ikut kepada pendapat yang mengatakan tidak wajib, bukan rukun, maka tak perlu. Al-khuruju, di dalam usul fikih, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf itu lebih baik. Kemudian ada perkara yang wajib di dalam haji. Dia ada rukun, ada wajib, wajib haji, syarat wajib, ada kewajipan selain rukun haji. Itu pun ada. Dia bukan rukun tetapi dia benda yang wajib. Wa wajibatul haji ghairul arkani salasatu asya'a. Kewajipan dalam haji selain daripada rukun haji itu ada 3 perkara. Apakah 3 perkara itu? Ahaduha, yang pertama adalah al-ihramu minal miqati. Ihram dari miqat. Apa tahu miqat? Miqat ada berapa? Miqat ada 2. Apakah 2 itu? Yang pertama adalah miqat zamani, yang kedua miqat makani. Apakah miqat zamani? Miqat zamani adalah miqat waktu. Apakah miqat makani? Adalah miqat tempat. Sekarang pembahasan yang pertama, miqat zamani. Miqat zamani bila dihubungkan dengan haji, miqat zamani, miqat waktu. Kalau kita hubungkan dengan haji, maka miqat zamani haji itu adalah bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan 10 dari Zulhijjah. Itu adalah miqat zamani bagi haji. Selain daripada bulan Syawal, Zulkaidah ataupun 10 hari daripada Zulhijjah, tak ada orang buat haji. Betul? Itu waktu dia, miqat dia tu. Kalau sekarang pergi Mekah buat haji, tak sah. Kemudian kalau dihubungkan dengan umrah, miqat zamani yang dihubungkan dengan umrah, maka bilakah waktu dia? Adalah seluruh waktu dalam 1 tahun. Dalam setahun itu adalah miqat zamani untuk umrah. Contoh Mas Syamil nak pergi 22, contoh akhir tahun ni nak pergi. Miqat memang 1 tahun full tu kita boleh umrah. Berlainan, berbeza dengan miqat zamani haji. Tak boleh akhir tahun, bulan 12 ni saya free ni, saya nak pergi buat haji. Tak ada.
Dia bukan mikot dia. Mikot zaman ni. Faham? Perbezaan mikot zaman ni bagi haji dan umrah itu sangatlah berbeza. Kalau mikot zaman ni bagi haji tu dia ada batas masa dia. Waktu bulan Syawal, Zulkaidah, 10 akhir Zulhijjah tu dia batas waktu dia. Kalau mikot zaman ni bagi umrah itu dibuka luas-luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang tahun. Bila kita ada kelapangan, kita boleh pergi. Kemudian yang kedua, mikot makani, mikot tempat. Mikot makani bagi untuk orang yang melakukan haji, untuk orang yang mukim ataupun dia menetap di Mekah adalah kota Mekah itu sendiri. Dia tak payah keluar pergi tempat keluar daripada tanah haram pergi tanah halal untuk pergi mikot daripada sana, tak perlu. Untuk orang yang mukim mustautin, dia bermustautin di Mekah, maka kota Mekah itu sendiri dia duduk dalam tu, dia boleh mikot pakai ihram buat umrah ataupun haji. Kalau orang yang mukim di luar Mekah, contoh macam siapa, macam kita lah, orang yang mukim di luar Mekah, maka mikot bagi orang yang titik-titik. Satu, dia berangkat daripada kota Madinah Asy-Syarifah, maka mikot makani dia adalah Zulhulaifah. Orang Mekah, Zulhulaifah. Kalau orang yang daripada Syam ataupun Syria ataupun Mesir ataupun Maroko, maka mikot dia ada Al-Juhfah. Kalau kemudian yang ketiga, orang yang berangkat daripada Tihamah, dataran rendah. Contoh, negara dia Yaman. Kita ni kat mana? Negara Yaman. Kalau mereka, mikot makani dia tu adalah dari Yalamlam. Kemudian yang berangkat daripada Najd, dataran tinggi, contoh kota Hijaz dan Yaman, adalah Koren. Kemudian yang terakhir bagi orang yang berangkat daripada negara-negara timur, itu mikot makani dia Zatul Irqi. Itu kewajipan haji selain rukun. Apa beza antara rukun dan kewajipan dalam bab haji? Rukun dan kewajipan, sama-sama benda yang teratas. Beza dia adalah rukun, kalau rukun haji itu merupakan suatu hal yang hakikat haji tak dapat ditemukan tanpa wujudnya hal itu. Apa rukun haji itu tadi? Tawaf lah, sa'i lah, wukuf lah. Kalau tak ada benda tu, tak terwujud yang namanya haji itu. Faham? Sedangkan kewajipan haji adalah sesuatu hal yang apabila ditinggalkan, maka wajib diganti dengan membayar dam. Itu beza dia. Namun tetapi hakikat haji itu tidak bergantung kepada dia. Faham? Tak bergantung kepada kewajipan haji itu. Contoh seandainya kita haji, kita tak melakukan kewajipan haji itu, apakah sah haji? Sah. Tetapi kena bayar dam. Berbeza dengan rukun haji. Kalau rukun haji kita tinggal, tak sah terus. Faham? Itu beza dia. Yang satu kena dam, yang satu tak sah terus. Faham? Kalau kita daripada Malaysia mikot
Makani kita dekat mana? Ada yang tahu tak? Yang lam-lam. Ada tak tahu? Kan kita pakai ihram daripada airport lagi kan. Siapa pernah hantar orang pergi haji? Ada tak orang pernah hantar orang pergi haji? Tak pernah? Alamak. Tak pernah seorang pun hantar orang pergi haji. Dia termasuk apa Pernah. nama dia? Siapa? Pernah Ustaz. Kalau orang Malaysia dia mikot dia dekat mana ni? Dia ikut haji kan. Ada haji yang apa kalau tu kita terus dah pakai ihram. Kalau haji tamattu ingat kita haji dia ada 3, haji ifrad, haji tamattu dengan haji. Dia punya mikot dekat mana kalau Malaysia? Tak tahu Ustaz. Tak ingat. Sorry. Okey, kemudian kewajipan haji yang nombor 2, wasani minal wajibatil haji ar-rumyul jimar as-salas, melempar jumrah 3 kali. Start dengan jumratul kubra, tu satu. Yang kedua, jumratul wusta, yang kedua. Kemudian yang ketiga, jumrah aqabah. Setiap kali jumrah itu, mesti kita lempar 7 batu, satu per satu. Contoh kalau kita lempar 2 batu dalam satu kali, maka dikira 1. Sedangkan kalau kita ada 1 batu je, batu tu kita lempar 7 kali, dikira 7 kali. Faham tak? Lempar, ambil balik batu tu. Terbalik, lempar lagi. Tapi kalau sekali lempar, 2 ataupun 7, kira sekali. Kemudian syarat untuk lempar jumrah itu, benda yang kita lempar itu mesti berupa batu. Maka tidaklah mencukupi kalau yang kita lempar tu, contoh orang kaya, dia lempar mutiara. Lempar banyak kali. 21 kali dia lempar, 7, 14, 21. Belum mencukupi lagi. Bilakah waktu untuk melempar jumrah ini? Siapa tahu? Waktu 3 kali jumrah ini dilakukan pada ayyamut tasyrik, 3 hari tasyrik. Kemudian kewajipan haji yang nombor 3 adalah al-halku awit taksir. Kat sini nampak dia punya, kalau sini ulama ni mengatakan bahawasanya tahlik dan taksir, cukur ataupun botak kepala ataupun potong pendek ni termasuk kewajipan haji. Yang lebih utama, yang lebih afdal lirajuli, bagi orang lelaki adalah al-halku, cukur botak. Walil mar'ati, dan bagi wanita adalah cukur potong pendek. Paling sikit macam mana? Wa aqallul halqi, mungkin dia rambut dia tu kalau dah botak tak boleh nak tumbuh lagi. Dia sayang. Paling minimal sekali adalah izalatus salasi sya'arat minar ra'si. Dia cabut, dia menghilangkan 3 helai rambut daripada kepala dia. Paling sikit pun potong 3. Tengok. Baik dengan dia cukur, hilang 3, ataupun dia pendekkan 3, ataupun dia cabut 3, ataupun dibakar 3. Paling sikit.
Kemudian adalah timbul pertanyaan. Kalau orang tu botak macam mana? Mi, dia botak. Botak licin kepala dia. Macam mana dia nak dapatkan pahala, dia nak buat kewajipan. Kalau dia tak cukup, dia kena dam Macam mana? Botak dah tak ada rambut langsung. Contoh idola Nazmi. Dia tak ada botak Macam mana? Bagi orang yang tidak memiliki rambut di kepalanya, maka disunahkan yusannu lahu imrarul Musa alaihi. Disunahkan untuk menjalankan pisau cukur di atas kepalanya. Letak di pisau cukur, tarik. Walaupun tak ada rambut. Kemudian wala yakumu sya'ru ghairi ra'si minal lihyati wa ghairiha maqama sya'ri ra'si. Tapi kita kena tahu terakhir dekat sini ulama mengatakan bahawasanya rambut selain kepala tidak dapat menempati derajat rambut kepala. Maksudnya dia sayang nak cukur rambut, dia pergi potong, dia pergi cukur misai, ataupun dia cukur sideburn, ataupun dia pergi potong janggut. Tu tak cukup syarat. Tak cukup syarat yang cukur rambut dia kena sya'ri ra'si, rambut yang ada di kepala. Ni muka, ni kepala, ni kat atas. Faham? Itu tiga itu kewajipan haji, yang mana beza antara rukun dengan kewajipan tadi. Kalau rukun, kita ulang lagi sesuatu benda yang mana kalau tidak ada dia, maka tidak wujudlah perkara itu. Contoh macam kalau dalam haji, kalau kita tak melaksanakan rukun haji, maka haji kita itu tidak sah, tidak cukup, tidak terwujud haji itu. Berbeza dengan kewajipan. Kalau kewajipan masih ada kewujudan lagi benda yang kita lakukan, tetapi mesti disertai dengan yang namanya dam. Dia ada kena bayar dam kalau tak buat tiga benda ni. Dia tak cukur, ataupun dia tak lontar jumrah, ataupun dia tak mikot daripada mikot dia tu. Ada yang nak tanya? Esok kita sambung kesunahan-kesunahan dalam wasunatul haji sab'un. Kesunahan-kesunahan dalam haji ada 7 perkara. InsyaAllah esok kita sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin.